Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ustaz Yusuf, Tuan Haji Faisal, seterusnya puan-puan muslimat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Azza wa Jalla yang kerana dengan limpah kekuatan serta inayah yang dianugerahkan Allah, maka kita dapat bersama-sama dalam multaqa pada hari ini. Sama-sama kita berdoa agar pertemuan kita dalam multaqa ini akan memberikan, akan membuahkan manfaat kepada kita bersama. Dalam pertemuan hari ini saya diamanahkan untuk berkongsi sedikit maklumat yang saya yakin sebahagiannya puan-puan sudah pun sedia maklum. Maklumat berkaitan dengan wanita dan ketamadunan alam Melayu. Dia agak khusus untuk membicarakan tentang peranan yang pernah dimainkan dan peranan yang perlu dimainkan oleh wanita di alam Melayu ini. Dan nanti kita akan cuba kaitkan dengan peranan yang boleh dimainkan oleh wanita dalam negara kita yang kita cintai ini. Sebenarnya kalau kita meneliti kepada catatan-catatan sejarah berkaitan dengan perjuangan wanita di alam Melayu ini, khususnya selepas kedatangan agama Islam, peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh ataupun kita sebut Sri Kandi ini adalah merupakan penerusan ataupun kelangsungan kepada peranan yang telah ditunjukkan oleh wanita-wanita terdahulu di luar alam Melayu, khususnya di tanah Arab. Tak jauh bezanya. Umpamanya kita membaca betapa wanita di zaman Rasulullah SAW itu turut sama ke medan untuk membantu merawat pejuang-pejuang yang tercedera, mengutip anak panah, menghantar minuman, air dan sebagainya. Jadi peranan itu tidak jauh beza sebenarnya. Kerana perjuangan kita itu sama. Apa yang dibuat oleh wanita-wanita terdahulu di zaman Rasulullah, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, di zaman Khalifah. Kemudian apabila Islam sampai di sini, maka wanita-wanita di alam Melayu ini juga memainkan peranan yang sama. Jadi dalam kesempatan pada hari ini saya ingin menyebut beberapa contoh untuk kita sama-sama ambil iktibar dan jadikan teladan. Kebanyakan daripada kita tak berapa tahu sebahagian daripada tokoh-tokoh ataupun Sri Kandi ini. Yang pertama saya nak sebut tentang, secara ringkas sahaja, tentang perjuangan Tun Fatimah, Sri Kandi Melaka. Yang ini ramai orang kita dah tahu. Walaupun kalau generasi muda sekarang ni ramailah yang tak tahu kerana kita tak begitu mendalami sejarah. Dan dalam buku sejarah pun tidak diberi penekanan sangat. Kita pernah dengar tentang Sri Kandi Tun Fatimah ini. Tun Fatimah ini adalah anak kepada Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. Dan kita pun tahu bahawa Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir ini adalah bendahara yang dihukum bunuh oleh Sultan Mahmud, Sultan yang terakhir Melaka itu. Bila sebut Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir, untuk makluman
para muslimat sekalian. Beberapa orang bendahara Melaka itu adalah dari keturunan India Muslim yang berkahwin dengan orang Melayu. Jadi kalau bahasa kita kata mamak lah, anak mami lah. Jadi Tun Fatimah ni salah seorang anak mami. Dan memang dalam sejarahnya mengatakan bahawa paras rupanya sangat jelita. Sebab darah campur. Dia ditunangkan dengan Tun Ali. Oleh ayahanda dia lah, Bendahara Seri Maharaja Tun Mathai ini. Tak lama selepas bertunang, maka diadakanlah majlis nikah dan majlis perkahwinan. Anak bendahara, kalau bendahara ni hari ni Perdana Menteri lah kan. Jadi majlis pernikahan tu tentulah majlis yang besar. Maka dijemput jugalah Sultan. Dan Sultan pun datang. Bila dijemput, kenuri rumah bendahara ni, Sultan pun datang. Bila dia datang saja, terpandang sahaja Sultan Mahmud akan rupa paras Tun Fatimah ni. Baginda naik marah kepada bendahara. Dia kata, kenapa bendahara menyembunyikan anaknya yang jelita itu daripada Sultan? Jadi dah marah dah. Dah marah dah Sultan kepada bendahara. Habislah cerita tu. Hari kenduri tu. Tetapi marah dan dendam Sultan kepada bendahara Tun Mutahhir ini bertambah-tambah lagi apabila adanya orang yang menokok nambah fitnah. Ini biasalah fitnah ni dengan orang Melayu tidak boleh dipisahkan. Daripada dulu sampai sekarang. Tapi bukan orang Melayu saja. Semalam saya cerita di masjid mana lah. Yang petang tu. Masjid Abdullah Fahim. Saya ceritakan betapa orang Turki pun fitnah juga. Terutamanya malam tadi kot. Terutamanya kepada Minar Sinan. Arkitek yang membina Masjid Sulamaniyah itu. Jadi tambah lagi fitnah. Dengan mengatakan bahawa tuanku, bukan hanya bendahara Seri Maharaja ini menyembunyikan anaknya, malah bendahara juga sedang berkomplot untuk merampas takhta. Bertambah marahlah Sultan. Dahlah geram pasal anak bendahara yang cantik jelita tu tak dapat ke dia. Kan? Nak rampas takhta pula dah. Lagi bahaya bendahara ini. 1509 sampai satu rombongan Portugis daripada Goa di India. Goa masa itu sudah pun diperintah oleh Portugis. Sampai satu kapal minta izin nak berniaga di Pelabuhan Melaka. Pelabuhan Melaka masa itu sudah pun ramai dengan peniaga-peniaga seluruh dunia. Dah jadi entry port. Jadi bila nak minta izin untuk berniaga ni, dia orang terus pergi ke rumah bendahara. Dalam catatan yang saya baca, rombongan yang di bawah pimpinan Lopez de Sequeira ini masuk ke rumah bendahara dan menghadiahkan banyak benda lah yang dihadiah. Antaranya termasuklah kalung emas. Labuhnya sampai ke pusat. Itu catatan yang saya baca. Kalung emas labuhnya sampai ke pusat. Jadi puak-puak yang duk mengintip ni, pi bagi tahu tuanku Sultan. Dia kata, tuanku, memang habislah tuanku kali ni. Bendahara ni makan rasuah pula dah.
Dan dia akan pakat nanti dengan Bengali putih. Portugis ni dia panggil Bengali putih. Ya. Orang Melaka dulu panggil Bengali putih. Dia pakat dengan Bengali putih. Kalau dia serang tuanku, habis. Agak-agak apa perasaan tuanku? Ni yang geram, duk taram dalam perut ni dah lama dah. Kan? Makin hari makin banyak fitnah yang sampai. Makin geram. Akhirnya tuanku pun menitahkan supaya bendahara yang belot ini hendaklah dijatuhi hukuman bunuh. Maka dijatuhi hukuman bunuh. Dulu-dulu apabila kuasa raja itu adalah kuasa mutlak, maka perintah raja adalah perintah mutlak. Ya. Jadi dijatuhi hukuman bunuhlah, dibunuhlah bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir dibunuh, ya. Abang kepada bendahara iaitu Sri Naradiraja dibunuh sekali pada hari itu. Anak bendahara Tun Hasan dan menantu bendahara Tun Ali, iaitu suami kepada Tun Fatimah tadi. Bunuh habis. Bayangkan. Ya, dan dalam catatannya dikatakan maka mereka itu pun dibunuhlah dengan cara disalang. Orang dulu dia bunuh kerajaan Melaka, kerajaan Kedah dulu dia bunuh itu dengan disalang. Masuri pun disalang. Tahu tak disalang? Pernah dengar tak? Disalang maknanya ditikam dengan keris panjang, tu keris penyalang. Ditikam melalui ni tulang selangka ni. Itu cara orang dulu hukum bunuh. Pasal masa tu tidak ada hukum gantung, belum ada hukum gantung. Ditikam dengan keris tu, orang yang nak dibunuh tu melutut, ya. Kemudian algojo ni, tukang bunuh ni, ditikam dengan keris penyalang daripada tulang selangka ni, masuk menyerong supaya dia kena ke jantung dan memecahkan jantung. Kemudian dicabut keris itu dan diletakkan sedikit kapas di atasnya. Darah keluar sikit je. Tapi oleh sebab rosak organ dalaman ni, maka matilah orang yang dijatuhi hukuman salang ni, bunuh dengan penyalang ni. Masuri pun macam tu juga. Ini cara orang Melayu dulu menjalankan hukum bunuh. Muka tak terjejah, badan tak rosak, darah keluar sikit saja. Itu sebab orang putih bila dia main tengok, dia heran. Dia kata, kamu hukum bunuh pun rupa tak terjejah. Sebab kita tak boleh bagi rosak muka, nanti nak sempurnakan mayat jadi payah. Kan? Nak mandi mayat gitu gini jadi payah. Dia kata kalau di barat tu kami pukul sampai pecah muka. Tak pun tolak bagi jatuh daripada cenuram, daripada bukit. Tak pun cincang tu. Jadi maknanya cara hukum bunuh kita pun jauh lebih bertamadun daripada barat. Jadi balik pada cerita Tun Fatimah tadi tu, apabila suaminya sudah dihukum bunuh, pak mentua dia sudah dihukum bunuh, pak mentua penakan dia pun dihukum bunuh, kan? Abang ipar pun dihukum bunuh. Abang pun dihukum bunuh. Ya. Tentulah dia rasa marah dan kecewa. Lepas itu datang pula perutusan dari istana mengatakan bahawa tuanku Sultan minta supaya dia mengahwini tuanku selepas edahnya. Siapa mau? Kan? Tak? Siapa lah nak? Tentulah dia menolak. Ya, tetapi tidak henti-henti pujukan itu. Ya. Dan akhirnya Tun Fatimah setuju. Tetapi ada muslihatnya. Iaitu puak-puak yang duk fitnah pak mentua dia tu hendaklah ditangkap dan dihukum. Jadi Sultan Mahmud ni oleh kerana nak sangat Tun Fatimah ni, dia setuju. Dan akhirnya puak-puak yang kaki fitnah tu pun ditangkap. 2 tahun lepas itu, 15-11 bulan Ogos, kita pun tahulah apa yang berlaku. Ya.
Portugis kembali menyerang Melaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Jadi Melaka diserang bertubi-tubi dan kota Melaka dan pelabuhan Melaka itu pun jatuh akhirnya. Nah, dipendekkan cerita. Ada orang kata, kerajaan yang begitu besar yang memerintah sebahagian Semenanjung dan juga sebahagian Sumatera, macam mana boleh jatuh dengan serangan daripada beberapa buah kapal Portugis itu? Sebenarnya ekoran daripada kejadian pembunuhan bendahara ni, sebahagian daripada orang Melaka tidak keluar berjuang, boikot. Dan yang tak keluar ni adalah merupakan penyokong-penyokong kepada Seri Maharaja. Orang Melaka sebahagian tak keluar. Satu. Yang keduanya, tentera upahan. 20,000 tentera upahan yang terdiri daripada tentera upahan orang Jawa dan juga Cina berpaling kalah. Ketua orang Jawa Uti Mutiraja bagi tahu kepada orang Jawa tentera upahan ni, dia kata tak payahlah berlawan beria-ria sangat, sebab ini bukan tanah kamu. Yang pertama. Yang kedua, selepas hari ketiga, Sultan pun dah meninggalkan kota Melaka ni. Jadi kita nak perang sangat-sangat buat apa? Portugis nak masuk, biar dia masuk je lah. Jadi itulah yang menyebabkan dengan mudah kota Melaka dan pelabuhan Melaka jatuh. Bukan Melaka jatuh. Jadi ni kita nak kena perbetul kalau ada orang kata Melaka jatuh. Melaka tak jatuh. Yang jatuh kota dan pelabuhan sahaja. Sebab bila sebut Melaka tu, dari Bentan sampai ke sempadan Kedah tu Melaka. Di Semenanjung. Kemudian Siak, Indragiri, Riau, itu semuanya adalah Melaka. Jadi Melaka tak jatuh, yang jatuh hanya kota tu sahaja. Sultan berundur bersama dengan Tun Fatimah tadi. Berundur ke Paguh, kemudian ke Bentan dan terus melancarkan serangan balas. Tun Fatimah pun sekarang ini berjuang bersama Sultan, suaminya. Kerana cintanya Tun Fatimah kepada tanah air. Dia bukan peduli sangat adalah suami dia tu, tapi yang mustahak dia kata ni Melaka ni kita pertahankan, maruah kita pertahankan, agama kita pertahankan. Jadi Tun Fatimah berjuang bersama-sama dengan suaminya Sultan Mahmud. Bila ke Paguh, dia pun turut sama ke Paguh. Paguh pun bawah Melaka pada waktu itu. Ingat waktu itu belum ada Johor, belum ada Perak. Semua itu dianggap Melaka. Pahang pun sebahagian daripada Melaka. Portugis menyerang balas dengan menghantar armadanya menyerang Bentan, menggempur Bentan. Jadi daripada Bentan, Sultan Mahmud dan Tun Fatimah berpindah lagi ke Kampar. Bukan Kampar di Perak ni, Kampar Sumatera. Kampar Sumatera. Dan dari Kampar itu mereka merancang serangan-serangan lagi. Jadi memang Portugis itu tak senang duduk. Sebab itu 130 tahun 1511 sampai 1641. 130 tahun Portugis duduk di kota Melaka itu, dia tak boleh buat apa-apa. Sebab selalu sangat kena serang balas. Jadi dia tak tenteram duduknya. Dia nak perluaskan dia punya kawasan serangan pun tak boleh, pasal dia kena duduk dalam kota tu.
keluar saja kena serang. Duduk dalam kota tu. Itu belum lagi mengambil kira serangan dari Aceh. Ya. Serangan-serangan daripada ketumbukan tentera Melayu lainnya. Jadi Tun Fatimah terus berjuang bersama suaminya, Sultan Mahmud. Dengan Tun Fatimah, Sultan Mahmud dapat beberapa orang anak. Antaranya ialah yang dinamakan Alauddin. Dan Sultan Alauddin inilah yang kemudiannya pada 1528, selepas 1528 begitu, kembali menyeberangi Selat Melaka ke Johor, mengasaskan kerajaan Johor lama. Barulah adanya Johor. Ini daripada anak dengan Tun Fatimah. Seorang lagi anak Sultan Mahmud yang namanya Raja Muzaffar, yang itu menyeberangi Selat Melaka, mengasaskan kerajaan Perak. Ini Sultan Perak yang pertama itu Sultan Muzaffar. Tapi Muzaffar ni bukan anak dengan Tun Fatimah. Anak dengan Onang Kening, iaitu Puteri Kelantan. Daripada keturunan itulah sampai kepada Sultan Perak yang ada sekarang. Jadi itu kisah sejarahnya. Tapi yang saya nak sebut di sini adalah kekentalan semangat Tun Fatimah. Dan Tun Fatimah ini akhirnya mangkatlah dia dan dimakamkan di Sungai Kampar, Bangkinang, Riau, Sumatera. Ada makamnya di situ, makam Tun Fatimah. Sultan Mahmud pun sebelum itu lagi mangkat dan dimakamkan di Kampar juga. Itu Sultan Melaka yang terakhir. Lepas tu Melaka tak ada sultan lagi lah sampai hari ini. Ada seorang hadut mengaku dia Sultan Melaka tu kena tangkap dengan polis. Jadi kita tak usah hadut percayalah. Kan? Orang nak claim ni macam-macam. Jadi itu yang pertama yang kita kata Sri Kandi Melayu dalam sejarah kita.